I pergi ni package 16 hari bersama-sama dengan Insaf Travel. Dan Insaf Travel ni dia collaborate dengan Needleworks. Jadi sesiapa yang pergi bersama dengan Insaf Travel ni, dia akan dapat telekong daripada Needleworks lah. Jadi you tak payah nak risau-risau lagi tak ada telekong kan. Selalu kan kalau kita nak pergi umrah kan kita kena cari barang-barang umrah kan. Pakai nak pergi sana, jubah. Jadi bila kita pergi dengan Insaf Travel ni, dia sekali dengan Needleworks, dia dah diberi semua. So kita tak payah nak risau dan kita tak payah fikir apa kita nak pakai kat sana. Lepas tu, I ambil package. Hai sayang, I ambil yang package 16 hari. Kalau tidak, I nak pergi yang package yang, apa nama dia? Dia ada package yang 22 hari tu. Tapi yang 22 hari tu lagi mahal sebab I pergi yang 10 hari terakhir Ramadan. Kalau kita pergi package yang 10 hari terakhir Ramadan tu, yang itu memang mahal lah. Sebab dia dah 10 hari terakhir kan, orang nak kejar Lailatul Qadar dekat sana. Kalau kita pergi hari-hari yang biasa yang bukan hari Ramadan, yang tu package dia macam murah. Maknanya kalau you pergi yang package yang 10 hari terakhir Ramadan tu, dia double harga dia. Macam tu. So, kali ni Sarah pergi, selalu kalau Sarah pergi, Sarah akan pergi dengan grup ramai-ramai. Dengan grup ramai-ramai, so dia sediakan bas. Sebelum ni dia sediakan bas, so dia akan sediakanlah tempat-tempat yang mana yang kita nak pergilah. Yang selalu bila jemaah pergi, dia akan pergi dekat sana. Tapi macam family Sarah ni, Sarah memang pergi Sarah, anak-anak Sarah saja dengan family Sarah. Jadi yang ni Sarah ambil yang package yang VIP punya, maknanya tak ada orang lain. Dan kita diberi package naik GMC yang kereta hitam tu. Teringin juga sebelum ni bila pergi sana memang teringin lah nak naik kereta tu. Kali ni kita dapat. Alhamdulillah. Lepas tu bila kita bawa anak ni susah sikit kalau kita nak bergerak ke sana sendiri. Dan kadang-kadang apa yang diberi kan, apa package yang diberi tu kalau bawa anak-anak, diorang susah sikit nak ikut. Kan, lepas tu kat sana panas. Kalau kat sana, kalau bulan puasa je dia mesti akan panas terik. Tak tahu kenapa, tapi Sarah rasa macam mungkin Allah nak bagi pahala berganda-ganda kot. Kan, sebab kita berpahala kat sana kan. So, bila kita pergi package yang kita boleh pilih ni, kita package sendiri ni kita boleh pilih. Kita nak pergi mana, kita tak pergi mana. Dan setiap kali bila kita berumrah, kita akan diberi 3 kali umrah. Kita panas sangat kat sana. Ya, panas sangat. Kita akan diberi 3 kali umrah. Umrah wajib, lepas tu lagi 2 tu kita buat umrah lah. Okay. Yang sebelum ni bila Sarah pergi, Sarah selalu orang akan tanya. Orang akan tanya kalau macam kita first time kan, kita first time pergi, orang mesti akan tanya, berapa kali kau buat umrah? Itu soalan yang bahaya. Itu soalan yang boleh membuatkan orang riak. Contoh ada setengah orang mungkin dia tak mampu nak buat, mungkin dia penat, mungkin dia tak larat kan, mungkin dia sakit. Tapi kalau orang yang baru first time pergi ni, kita faham dia excited kan. Dan memang setiap kali kalau kita pergi umrah pun memang kita akan 3 kali buat umrah. So berhati-hatilah dengan orang macam ni, yang bila kita pergi umrah dia akan tanya, kau dah buat berapa kali dah umrah? Aku dah buat 2 kali dah. Oh, kau baru 1 kali ke? Kau buat 3 kali ke? Berhati-hati. Kita sebenarnya dekat sana, kita bukannya kena wajib buat umrah sebanyak 3 kali. 3 kali tu memang travel agent dah bagi. Tapi nak ikutkan Rasulullah pun dia buat sekali saja umrah, iaitu umrah wajib. Yang lain-lainnya
kita banyak buat tawaf sunat. Tawaf sunat meaning kita tak ada sa'i apa semualah dan tak ada tahlul yang potong rambut tu. Tawaf sunat tu lagi lebih baik. Maknanya kita tawaf Kaabah tu 7 kali dan kita bacalah segala doa yang kita nak baca dan kita berzikir kan. Kita baca surah-surah. Itu sebenarnya lagi afdal yang sepatutnya kita buat, yang Nabi buat. Bukannya berapa kali umrah. So, kebetulan pula masa Sarah pergi tu, memang Sarah dah rasa yang Sarah akan datang period Sarah tau. So Sarah makan ubat, dah siap sedia dah Sarah makan ubat yang tahan period tu supaya lambat sampai kan. Tapi ubat tu tak berkesan langsung walaupun dah makan. Tapi mungkin Allah nak bantu Sarah sebab sepatutnya pada hari yang Sarah pergi tu, masa tu lah Sarah kena period, tapi mungkin Allah bagi lambat. Jadi Sarah dapat tunaikan umrah wajib dan juga selama Allah bagi Sarah 4 hari ekstra tau. Sebab kalau tidak pada hari tu, masa first me Sarah pergi tu, sebenarnya hari tu Sarah dah datang dah. Tapi first me tu bila pergi kita orang sempat untuk kejar buat umrah pada bulan puasa. Semua orang nak kejar buat umrah pada bulan puasa sebab kita nak pahala. Bila kita buat umrah pada bulan puasa, pahala kita sama macam kita buat haji. Betul. So memang ramailah bekerja kan. So Alhamdulillah Sarah dah lepas Sarah buat tu. Dan selama 4 hari ni yang Allah bagi Sarah tak sampai lagi period Sarah tu, Sarah dapatlah buat segala apa yang Sarah nak buat semua. Termasuklah tawaf sunat semua kan. Alhamdulillah. Lepas tu tahu je bila Sarah nak buat umrah yang kedua dah tak boleh. Umrah yang ketiga pun dah tak boleh. Jadi Sarah sempat buat wajib saja. Tapi walau macam mana pun Rasulullah memang dia buat 1 kali saja umrah. Yang lain-lain dia buat tawaf sunat. Jadi janganlah korang rasa bila korang sampai sana korang tak dapat buat umrah yang kedua, ketiga, korang rasa down bila orang yang bertanya-tanya tu dia bangga-bangga, aku dapat buat 3, aku dapat buat 2. Jangan korang rasa down. Sebab yang umrah wajib yang first tu itu dah kira afdal dah. Macam tu. Dan ada juga masalah-masalah yang Mutawif cerita kat Sarah. Dan sama juga bila kita pergi umrah, first time kita pergi umrah ni kita takut tau. Kita akan diberi buku, okay, buku. Dan ada banyak bacaan doa dalam tu. So bila kita pergi, bila kita nak tawaf, bila kita nak sa'i, kita akan ikut baca doa-doa kat dalam buku tu. Dan bila kita tak sempat nak baca kat dalam doa-doa kat dalam buku tu, kita jadi takut. Itu juga yang Sarah rasa, alamak aku tak ikut kan. Macam mana ni? Berdosa ke kan? Sebab tak ikut kat dalam buku ni. Sebab Sarah ni memang macam lurus sikit. Sarah betul-betul ikut apa orang cakap A lah Sarah. Apa orang cakap B lah. So, kalau berlaku macam tu, sama juga korang jangan takut. Sebenarnya bila kita tawaf tu, kita boleh baca apa saja surah, apa saja zikir yang kita tahu dan kita mahu. Kita tak perlu rasa takut bila kita tak dapat buat apa yang orang sebelah kita buat. Dan kita tak payah takut kalau kita tak dapat menghabiskan apa yang ada dekat dalam buku tu. Buku tu hanyalah sebagai panduan untuk kita baca in case kalau kita tak tahu nak baca apa. Tapi sebenarnya kita baca je apa yang kita tahu. Contoh, kalau kita nak baca Al-Fatihah sepanjang kita tawaf tu, first tawaf, boleh je. Kalau second tawaf tu, kita nak baca subhanallah, subhanallah, subhanallah sepanjang kita tawaf tu pun boleh. Tak ada masalah. Jangan kita rasa macam kalau kita tak ikut kat dalam buku tu ataupun kita pergi kursus umrah, ustaz kata kena baca macam ni. Okay, bila kena baca macam ni. Sebenarnya ikut kita. Sebab Allah dah mudahkan. Islam itu mudah. Jangan kita stres bila kita pergi umrah macam kita tak ikut macam mana ni? Kita takut. Tak. Boleh je. Itulah tips-tips dia. Okay, lagi satu saya share sebab ada yang tanya Sarah pasal Sarah punya apa nama dia trip pergi Istanbul. Okay. Sarah pergi Istanbul. Sarah tak pergi dengan mana-mana agensi. Sebelum tu memang Sarah ada
engage dengan beberapa agensi sebab Sarah nak tengok diorang punya package, okay. Ada package yang kita tengok yang dia berharga 5,000 satu kepala, 6,000 satu kepala, and dia dah ada banyak lah. Dia dah ada segala semua aktiviti. Macam I susah sikit nak betul-betul ikut aktiviti tu sebab I bawa anak tau. Anak-anak I ni pula jenis yang Kang ada yang aktiviti yang diorang nak pergi, ada yang diorang tak nak pergi sebab diorang penat kan. So macam kalau macam Sarah, I lebih suka macam aktiviti yang light and easy. Lagi-lagi bila bawa anak. So I ni jenis yang macam I suka macam cari sendiri, Google apa nak buat. Lepas tu cari hotel sendiri. Lepas tu kita banding-bandingkan lah. Banding-bandingkan harga flight apa semua. So mana yang DM Sarah tu yang tanya, okay. Dari Sarah pergi umrah, Sarah ambil package dengan Isaf Travel, okay, untuk 16 hari. So Sarah pergi Istanbul tu pula, itu Sarah sendiri. Kebetulan ada pula Sarah kenal this one person ni, nama dia Reda. Reda ni dia belajar dekat Mesir. And dia ada kawan lah adalah kawan kat Mesir, kat Istanbul apa semua kan. So dia minta tolong kawan dia student dekat sana. Macam tu. So that's why lah Sarah kenal dengan students dekat sana yang tolong Sarah, and diorang memang banyak membantu. Tolong jaga, especially tolong jaga Syaiqul dengan Sumayyah lah. Macam tu. Jadi Sarah senang. Dalam masa yang sama, diorang ni student kat sana, diorang buat part time jugalah. Buat part time macam jadi tour guide. Nak bayar ke apa, itu terpulang pada korang, okay. Dan berapa yang diorang charge lah. Macam tu. So Sarah ambil flight daripada Jeddah. Sarah sendiri tau. Sarah macam main gamble je tau, sendiri tau. Takut tu takut juga, tapi dalam masa yang sama seronok. Memang yelah kita nak pergi negara orang kan, yang kita tak tahu, jauh pula tu. Rasa kita bawa 2 orang anak kan. So memang Sarah gamble je nak pergi. Macam tu. So daripada Jeddah Sarah beli tiket sampai ke Istanbul, tapi ada transit ke Lebanon. Transit tu dalam 3 jam macam tu lah. So dia punya airport tu pun tak adalah besar sangat, tapi okay lah, nice. So boleh lah kita tengok orang-orang kat sana kan, barang-barang kat sana apa semua. Okay lah, not bad, best juga. And then satu hari juga daripada Jeddah pukul 3 pagi kan, daripada Mekah pukul 3 pagi. Lepas tu nak sampai Jeddah airport tu dalam 1 jam macam tu. Sampai airport pukul 4 pagi. Lepas tu perjalanan daripada Jeddah ke Lebanon tu macam dalam 2 jam macam tu kot. Tapi kesian juga anak-anak lah sebab transit kan, orang penat kan, macam tidur pun terganggu. Lepas tu sampai ke Lebanon, transit dalam 3 jam macam tu. Lepas tu daripada Lebanon terus ke Istanbul. Dah sampai Istanbul tu masa tu dah penat gila. Pukul 8:30 malam macam tu. Lepas tu pula tunggu, stroller tak sampai. Stroller Sarah hilang dekat airport Lebanon tu tau. Allah. Sebab bila transit, mungkin ada benda yang dia tak hantar. Luggage kita semua nasib baik alhamdulillah ada, tapi I punya stroller tu dah lah baru beli, cuma sempat pakai dekat Mekah dengan Madinah je. Untuk Sumayyah? Tak, yang tu Sumayyah. Twins punya tu, yang untuk Syaiqul dengan Sumayyah. Lepas tu buat report dekat airport Istanbul tu, and then kita masuklah Istanbul. Sampai Istanbul, gedebuk-gedebak apa semua. Sampai dekat kita punya, I duduk dekat apartment.
Apartment pun yang tolong sewakan pun adalah student tu lah, diorang tolong sewakan. So I duduk dekat Istanbul tu dalam 7 hari. Sebenarnya I nak duduk kat Istanbul 2 minggu. Tapi I tersalah beli tiket balik. Masa nak beli tiket balik tu, I beli tiket masa tu pukul 2-3 pagi. Sebab orang kata kalau beli tiket pukul 2-3 pagi, harga tiket lagi murah. So tengah mengantuk pukul 2-3 pagi tu, tak perasan pula beli tiket tu, tiket balik tu pada 12 Mei. Kalau tidak, kita orang nak balik pada 20 Mei. So, Memang nak lama. jadi terawal lah. Terawal. Itulah. Kalau nak tukar tiket boleh, tapi kena bayar seorang 50 euro. 50 euro tu dalam 200 ringgit tau. Kalau dah 4 orang dah berapa kan? Nak dekat 1,000 dah. So macam tak apa. Mungkin ada hikmah lah, Allah memang saja bagi kita tersalah kan. Allah nak kata baliklah awal. Tapi bila dah pergi umrah, bila dah pergi cuti, rasa macam ya Allah, tak nak balik tau. Macam rasa seronok gila kat sana. Seronok gila. Hai kakak. Video-video Sarah share pun rasa macam happy sangat. Kita pun dapat Memang rasa gila, memang happy gila. Memang tak fikir dah apa, tak fikir masalah ke. Memang sangat-sangat best dekat sana. Lepas tu sejuk. Actually sebenarnya I punya plan asal adalah I nak pergi Egypt. Lepas habis umrah nak pergi Mesir. Sebab Sarah suka tempat-tempat bersejarah. Konon-konon ni nak pergilah tengok Fir'aun, nak tengok piramid. Tapi Reda tu kata dekat sana lagi panas pula. Jadi macam tak adil lah kan untuk anak-anak kan. Kita nak berjalan tapi anak-anak tak boleh berjalan sebab panas sangat. Jadi dia kata why don't you try pergi Istanbul. Padahal kita tak pernah lagi ni tau. First time tak pergi Istanbul. So I macam okay lah, pergi je lah. Macam tu. I macam tu, pergi je lah. Even dulu pun bila I pergi travel dengan suami, semua I yang handle. Nak tengok Fir'aun. Nak tengok Fir'aun. I yang handle semua. I yang buat kat hotel mana, nak pergi mana. So dia ikut je. So sama juga. I ni jenis yang macam suka travel. Family I memang semua suka travel. So memang campak lah kita orang kat mana-mana pun, kita orang tahulah nak hidup. InsyaAllah tahulah nak hidup. Dia cuma kena berani atau tak. Korang nak try ke tak? Kalau takut-takut jangan try. Boleh jadi juga kalau transit tu tiba-tiba jadi apa-apa kan. Tapi I macam okay tak apa, Sarah nak pergi je. Macam tu. So bila sampai dekat Istanbul, selepas kehilangan stroller tu, dah sampai hotel apa semua, and dekat sana sangat sejuk. Memang sejuk. Memang betul lah Reda tu kata Kak Sarah pergilah try pergi Istanbul kan. Kat sana best. Anak-anak pun suka. So bila sampai anak-anak mai happy lah. Diorang pun dapat merasai sejuk. Macam Syaikul pun dia dah faham kat situ macam mana. Sebab dulu pernah bawa dia pergi Tokyo. Tapi masa tu umur dia 10 bulan. So dia tak ingat. Sekarang barulah dia tahu macam mana kan. Umur 5 tahun dia dah faham macam tu. So dekat sana setiap hari nama student tu nama dia Amil. Amil tu dia akan bawa lah first day kat sini dekat Hagia Sophia. Lepas tu dekat Blue Mosque. Lepas tu naik train. Lepas tu kita orang pergi tengok Sufi dance. Sufi dance tu zaman dahulu ahli-ahli Sufi dia menari yang dia pusing je tu kan. Sebab bila dia menari dia happy, maknanya itu menunjukkan dia bersyukur dengan kebesaran Allah, dia bersyukur dengan semua yang terjadi. Itu cara dia bersyukur kepada Allah. Dia terlalu happy, dia orang ni ahli sufi terlalu happy, jadi dia orang menari yang pusing tu. Macam tu. So best lah kan pengalaman Sarah dekat sana. Sangat best. Setiap hari kita orang bangun pagi, breakfast apa semua.
Lepas tu pukul 10, 11 kita orang dah bergerak berjalan sampailah malam. Memang itu hari-hari selama seminggu yang kita orang buat. Seminggu pun tak cukup, tak habis lagi pusing Istanbul. Sebab Istanbul pun besar kan. Istanbul besar. Tapi kalau lama lagi bolehlah pergi Pamukkale, boleh pergi Kapadosia apa semua. Yang tu semua I tak pergi. Bila nak pergi, Betul. dia travel. Dia kena travel. Bila bawa anak macam susah sikit kan. Kalau I bawa ramai orang bantu I, senang. Tapi ini I cuma dengan mate seorang je. So nak packing, unpacking tu faham tak? Dengan luggage besar yang sampai 5 luggage sebab bawa banyak luggage kan. Satu luggage untuk pergi umrah, satu luggage untuk pergi Istanbul. So terlalu banyak. Dengan anak lagi nak handle kan. Tapi walau macam mana pun sangat puas. 16 hari umrah dengan seminggu ni 23 hari. Nak dekat sebulan jugalah kita travel. Betul. Itu Itulah. sebenarnya daripada Istanbul nak pergi ke Greece tu dekat. Nak pergi London pun dekat. Ikutkan hati mak I nak pergi lagi tau. Tapi sebab mengenal nak start shooting, jadi macam okay, sabar dulu Sarah, sabar dulu kan. InsyaAllah nanti kali pula kan. InsyaAllah. Amaman dah plan dah akhir tahun nak pergi mana pula. Bila kita ada goal in life, kita akan work towards goal kita tu. Bila kita tak ada goal dekat dalam life kita, kita akan menjalani kehidupan kita macam zombie lah. Ikut je, bangun pagi, okay bangun pagi, okay lepas tu dah malam, besok bangun, besok just another day. Kita tak ada goal, kita tak ada vision kat dalam hidup kita. Jadi macam I letak goals. Okay, goals I nak bekerja keras. Lepas tu, bila bekerja keras, dah penat-penat kerja, apa I nak? I nak rewardkan untuk diri I dan juga reward anak-anak I. So, I nak pergi holiday. So, kita dah ada target. So, bila kita dah ada target kat dalam hidup kita, kita akan bekerja keras towards target kita tu. So, in a way, kita psycho diri kita. Okay, kau kena kerja keras ni sebab nanti akhir tahun ni, contoh akhir tahun ni kau nak pergi Istanbul. Okay, so berapa kau nak kena kumpul? Ataupun wishlist kita, okay aku nak beli rumah ni kan, lagi 5 tahun aku nak beli rumah. So kita akan berjimat cermat dan kita akan bekerja untuk towards goal kita. Dan sebenarnya interesting bila kita ada goals kat dalam hidup kita. So kita ada tujuan hidup. Nak pergi swimming pool? Okay. Tapi nanti awak kena makan ubat tau. Promise. Hai Syaiful. Hai. Syaiful nak pergi Best Bali semua. Syaikul cerita. Best tak pergi Istanbul, Syaikul? Okay, Syaikul sini lah. Sayang kan? Okay, tunjuk dekat uncle dengan auntie semua macam mana Sufi dance. Tak ada. Tak malu. Cepat. 1, 2, go. Cepat. Kan? Be careful. Come. Okay, tak nak sudah. Tak apalah. Tak nak tunjuk. Tak apalah. Okay, janganlah cry. Okay, tak nak sudah. Okay, tak nak sudah. Tiba-tiba nak nangis pula. Cikgu kenapa? Tak apalah tiba-tiba. Okay. Okay.